compression, rarefaction, amplitude. Patutnya benda tu yang akan berlaku. Okay. So kalau satu markah. Okay, kalau soalan calculation yang melibatkan satu markah ni, selalunya dia direct je lah. Tapi kalau tak ada unit, let's say awak tulis jawapan dia 4 saja, tak ada markah lah. Walaupun penat dah kita kira, without the unit, tak ada markah kat situ. So ingat, jawapan akhir, kalau ada calculation, make sure cari juga unit dia apa kat situ. Okay, next one, C2. Okay, nak cari velocity. Okay, so velocity memang akan menggunakan equation V sama dengan F lambda. Okay, berapa F dia? Dia bagi tak dalam soalan tu berapa nilai frekuensi? Ke atas? Tak ada kan? Okay, so mana nilai frekuensi? Teacher, dekat soalan tu bukan dia beritahu frekuensi ke yang maksud dia? Dia produce 2 complete waves per second. Maknanya dia bagi frekuensi tapi bukan direct info kan. Dia bagi produce 2 complete wave per second. So kalau orang tak tahu apa maksud frekuensi, tak ada pun perkataan frekuensi dia beri tu kan. Tapi siapa-siapa yang faham frekuensi tu apa, so dia boleh detect dah frekuensi tu apa, maksudnya berapa complete oscillation in 1 second. So berapa complete oscillation in 1 second? Tu. Maksudnya frekuensi dia berapa? 2 Hz. Sebab kadang-kadang soalan dia tak bagi direct the frekuensi is 2 Hz. Dia bagi the wave produce berapa complete oscillation in 1 second. So itu mewakili nilai frekuensi. Okay, so frekuensi dia 2 Hz. Lambda kita 4 cm daripada atas. Jadi jawapan dia 4 times 2. So we have frekuensi 2, 8. Okay, so jawapan dia 8 cm per second. Teacher, ni saya nak tanya teacher soalan ni. Ya. Kenapa wavelength tu guna balik yang soalan atas tadi? Kenapa wavelength? Sebab dia punya nilai lambda dia sama sebab daripada wave yang sama. Tapi bukankah maksud dia frekuensi dia berubah teacher? Dia tak nyatakan frekuensi berubah. Kan? Cuma kat atas tu dia tak mention lagi nilai frekuensi. Dia just bagi diagram untuk kita punya shape, kita punya nilai lambda tu sahaja. Dia tak kata frekuensi tu di reduce ke, is increase ke. Betul? Maknanya yang kita tahu kat sini, nilai frekuensi dengan nilai dia punya lambda is inversely proportional. Betul kan? F dengan lambda tu dia inversely proportional. Kalau frekuensi naik, lambda akan turun. Betul? Tetapi soalan kat atas tu, diagram yang dia bagi dekat diagram 2 tu, dia tak mention pun berapa dia punya nilai frekuensi. Cuma dekat soalan C2 tu barulah dia nyatakan daripada wave tersebut, the frequency is 2 Hz. Kemudian cari berapa dia punya velocity. Boleh, Ajma? Boleh. Kalau macam soalan awak tu betul lah. Mungkin awak confused pasal dia punya perubahan antara frekuensi dengan lambda. Maknanya frekuensi dengan lambda tu dia sentiasa inversely proportional. Tetapi benda tu akan diguna pakai jika dia mention dalam diagram 2 tu frekuensi dia katakan 4 Hz. Tiba-tiba frekuensi tu dikurangkan kepada 2 Hz. Barulah dia punya nilai lambda tu akan berubah. Alright. So itu soalan nombor 3. Thank you, Sharifah. Boleh dapat markah situ. 1, 2, 3, 4, 5. So soalan, kalau awak tengok soalan exam ada 4
ataupun 5 markah. Okey, sini 1 2 3 4 5. Maknanya soalan tu ialah soalan aras rendah. Mudah nak tahu soalan tu senang ataupun susah. Awak tengok soalan yang 4 markah total dia, maknanya itu soalan aras paling rendah, sepatutnya awak kena score full mark. Okay, so kita punya page 3 dah settle. Faris, page 2. Nazarif, page 4. Saya dah set kecuali yang graf. Tak apa, share je. Nanti kita buat sama-sama yang graf. Oh, buat kat kertas. Nanti dia buat kat kertas. Okey, soalan pertama dia untuk nombor 3, what is the meaning of amplitude? Meaning of amplitude is the maximum displacement or distance moved by a point of a wave measured. Okey. Maknanya kalau snap je gambar tu boleh? Nazarif? Snap. Ambil gambar je the whole page tu. Lepas tu share dia punya gambar tu. Mudah sikit, baru tak bergerak-gerak. Okey, sekejap. Kita ambil. Oh, tu je awak punya ni. Saya tak sayang soalan. Tak apalah. Show your answer. Okay. So itu tadi amplitude tadi kan? Awak dah define amplitude. What is the meaning of amplitude? Okay. The meaning of amplitude is the maximum displacement or distance moved by a point of a wave measured. Okay. So semua orang kena betul lah maksud amplitude tu. Okay. Question 2. Question 2 dia tanya what is the period of oscillation? Okay, what is the period of oscillation? Sekejap. Teacher share teacher punya soalan tu. Nanti awak bagi jawapan kat situ. Okay, ini soalan mana? Soalan ini kan? Betul, Zarif? Okay, so tadi awak dah define amplitude. So soalan nombor 3 ni pun dia berkenaan dengan kita punya the shape of the graph. Okay, graph apa ni? What is the title? Time. Displacement time. Kita ada berapa jenis graph untuk wave? 3 kot. Apa yang 3 tu? Kalau untuk wave, ada berapa graph? Ada 2 je graph. Ada displacement time, lagi satu displacement distance. Dua graph. Okay, so bila berkaitan dengan displacement time, dia mesti akan tanya pasal amplitude, dia mesti tanya pasal period. Okay, so amplitude dah. Dia tanya what is the period of oscillation. So what is the period of oscillation? Zarif, berapa jawapan awak tadi? 0.8 seconds. 0.8 seconds. second. Betul tak kawan-kawan? 0.8. Betul Ajmal? Saya jawab 0.4. Orang lain?
Ada jawapan lain? Zahri jawab 0.8. Siapa jawab 0.4 tadi? Ajmal. Saya Ada jawapan lain? What is the period of oscillation? Okay, Zarif, kenapa jawapan jawab 0.8? Sebab dia kata period of oscillation. Jadi saya fikir sepanjang period tu lah daripada awal sampai habis. Sepanjang period. Okay, so mula-mula sekali, apa yang dimaksudkan dengan period? Period tu apa? Period Dalam tempoh. bahasa Melayu, tempoh. Okay, tapi tempoh ni dia memanglah mewakili masa. Tetapi tempoh dengan masa ialah benda yang nak kata dia sama tapi tak serupa. Gitu. Dua-dua menggunakan stopwatch, dua-dua menggunakan unit dia second, tetapi kalau kita bercerita tentang period, dia mesti ada spesifik dia. Apa dia period? Time taken. Yes. Time taken for one complete oscillation. Maknanya dia hanya bercerita tentang one complete oscillation. Kalau kata 0.8 tadi, ini ialah time taken untuk membuat berapa oscillation? Berapa complete oscillation kalau 0.8 ni sampai sini? Ada berapa complete oscillation? Complete. Dia ada 2 complete oscillation. Maksudnya kalau complete oscillation ni dia mesti start daripada, katakan dia start dekat O, one complete oscillation sampai katakan sini O, sini A, sini B. Okay, so daripada O ke B ni, okay, ada satu separuh bulatan di atas, separuh bulatan di bawah, dia membentuk satu complete oscillation, satu complete circle. So satu complete circle tu kita panggil sebagai satu complete oscillation. Jadi daripada graf dia bagi 0.8 ni ialah masa untuk membuat 2 complete oscillation. Sedangkan period ni define dia as a time taken for one complete oscillation. Jadi berapa? One complete oscillation 0.4 0.4 second. Boleh Zarif? Ya boleh. Maknanya 0.8 yang awak jawab tu berapa complete oscillation? Tu. 2 complete oscillation. Tapi kalau 2 complete oscillation, dia tidak mentarifkan period. Dia menyatakan masa untuk membuat 2 complete oscillation. Okay. Next one. Zarif, sambung. Determine the spring constant of the combination. Okay. Pemalas spring dia punya mass of load. Determine the spring constant of the combination. Okay, gini. Soalan ni nak suruh cari K. Spring constant ni. Spring constant ni maksudnya K. Tapi saya rasa soalan ni out of your syllabus kan? Betul? Ada tak dalam awak punya syllabus nilai spring constant untuk kita punya wave ni? Ada? Ada tak siapa-siapa tahu? Tapi dalam awak punya syllabus baru ni tak ada. Tapi mungkin masa lower form awak dah belajar. Siapa ingat? Ada belajar tak masa lower form? Equation untuk menyatakan equation for spring. Ada belajar equation untuk spring? Awak belajar tak elasticity? Kekenyalan. Belajar. Belajar. Okey, apa yang awak dah belajar dalam topik kekenyalan tu? Elasticity. Tak ingat? Maksud kekenyalan gitu. Spring ada juga rasa. Spring Yang ada. force applied dengan bagi apa lagi satu tu? Kalau siapa-siapa
ingat. Maknanya bila awak, sebab bila masuk silibus KSSM yang baru ni, dia banyak awak dah belajar dalam lower form. Yang force applied divide by extension of spring teacher. F sama dengan KX tu. F sama KX, Hooke's law tu. Belajar tak Hooke's law? Ni. Ada belajar tak? F sama dengan KX ataupun hukum Hooke's ataupun Hooke's law. Ada? Tak ada? Tak ada. Belum. Okay. So, kalau tak ada, sebab benda ni awak akan jumpa masa form 5. Kita akan discuss balik benda ni dalam topik elasticity, dalam topik spring, masa form 5 lah akan belajar. Cuma kalau kita nak spring constant for the combination, maknanya kalau untuk soalan ni nak cari dia punya period of oscillation dia tidak bergantung kepada length. Sepatutnya dia tak bergantung pada length, dia hanya kalau kita tulis equation tapi benda ni awak akan belajar balik lepas ni. Okey, maknanya 2 pi equal m over k, dia gitu. Maknanya dia punya period of oscillation ni dia akan dipengaruhi oleh 2 pi, ini nilai constant, m ni dia punya mass of the system, k tu dia punya nilai spring constant. Jadi kalau dia kata when the length of the spring is double, determine the spring constant the combination. Maknanya kita kena cari dulu dia punya nilai period dia, kena ambil nilai mass dia. Bagi tak mass? Dia bagi the spring has a spring constant 20, hang with a load of 50 gram. Maknanya dia bagi dah sini m, sini k. Okay, so bila k tu 20, bila kita punya length of the spring is double, awak rasa spring tu akan jadi lagi lembut ke lagi keras? Lembut. Lagi lembut. Itu idea generally kalau awak masih belum belajar benda tu, tapi teacher nak suruh awak keluarkan idea yang umum. Maknanya bila kita punya panjang spring ni, katakan spring asal kita gini. Okay, dia punya spring constant dia, K dia sama dengan 20 Newton per sentimeter. Apa jadi kepada nilai K ni kalau kita panjangkan, kita doublekan dia punya panjang spring tu? Maknanya, tadi awak bagi tahu, semakin panjang spring, semakin lembut spring tu. Betul ke? Bila spring tu makin panjang, dia punya kadar dia punya extension dia semakin tinggi, dia akan jadi semakin lembut. Bila semakin lembut, kadar pemanjangan dia semakin tinggi, bermaksud K dia akan jadi lagi besar ke lagi kecil daripada 20? Ini besar. Lagi besar. K lagi besar. K bertambah. Okey. So apa yang awak kena tahu hari ni, umumnya K ni mewakili spring constant. Maknanya spring yang kita ada ni dia membentuk oscillation. Sebab dia juga akan menghasilkan satu sistem yang berayun. Dia juga akan menghasilkan wave kalau dia berayun pada selemasa tertentu. Dan nilai K ni dia mewakili the stiffness. The stiffness. Apa maksud stiffness? Kekerasan spring. Tadi kita kata spring keras, spring lembut. Cuba bagi contoh spring keras apa dia? Apa dia contoh spring yang keras? Awak letak, awak naik 50 kg pun dia punya extension dia sikit ataupun compression dia tu sikit. Spring dalam absorber. Dekat mana absorber? Dekat hujung kereta api. Dekat hujung apa? Kereta api? Kalau yang paling dekat dengan awak pernah dengar tak orang sebut saksoba? Kalau yang lelaki lah. Kereta. Dekat kereta, dekat tayar kereta tu kan. Kalau orang Kelantan sebut saksoba. Saksoba tu ialah absorber sebenarnya. Absorber ni dia ialah satu spring yang diletakkan dekat dengan tayar motor ke, dekat tayar
kereta ke in order to reduce shock, untuk menyerap hentakan. Jadi kalau spring yang keras, awak naik, awak punya mass 50 kg tapi dia kompres sikit je. Kalau berbanding dengan kalau spring yang lembut, contoh spring lembut, spring apa? Spring mainan. Slinky spring, ataupun spring mainan tu kan. Ataupun yang paling dekat dengan awak sekarang ni apa dia? Apa benda yang ada dekat awak, spring yang paling dekat dengan awak sekarang? Pencil. Pencil, mechanical pencil ataupun pen. So itu spring lembut, maknanya ujung jari je awak boleh tekan benda tu untuk kompreskan dia. Maknanya dalam pen kita tu spring yang digunakan ialah spring lembut. Spring lembut, K dia paling kecil. Boleh? So kalau K besar ni maksud dia apa? Spring tu keras ke lembut? Keras. Jadi keras. Jawapan dia salahlah sini. Patutnya bila kita panjangkan lagi kita punya spring ni, dia punya spring tu akan jadi lagi lembut. Lagi lembut ni maksud dia boleh menghasilkan pemanjangan yang lebih tinggi daripada spring yang pendek. Okay, so bila spring lembut, K dia rendah. Ingat soalan spring pen awak tu, K dia kecil. Sebab tu dia spring yang lembut. Dia mudah untuk kompres, lepas tu dia mudah untuk balik semula ke original shape dia. Okay, so nanti kita akan bincang benda ni lagi detail masa form 5. Okay, number 2. The frequency of the oscillation will, kalau length ni bertambah, Increase. apa jadi kepada dia punya oscillation? The frequency of oscillation will increase ke decrease? Kalau spring tu spring lembut kan, bila dia punya spring tu lembut, macam mana dengan kadar ayunan dia? Dia semakin laju ke dia semakin perlahan? Perlahan. Dia semakin perlahan. Bila semakin perlahan, frekuensi dia Makin sikit. Decrease. makin decrease. Okay. Sebab dia lagi perlahan. Jadi bila dia perlahan, masa untuk menghasilkan complete oscillation in 1 second tu semakin rendah lah. Semakin besar. Okay. Lepas tu on diagram 3, sketch the graph for oscillation of the spring if the spring is not made to oscillate continuously. Apa yang berlaku kat situ? Kalau dia tu tidak diayun secara berterusan, dia akan berlaku proses apa kat situ? Zarif, apa dia? Yang ni kita ayun dia secara berterusan. So dia akan maintain dia punya amplitude ni 3 cm. Tapi kalau kita punya spring ni is not made to oscillate continuously, maknanya spring tu tidak lagi diayun, kita just biar je dia di udara. Rasa-rasa apa jadi kepada spring tu? Dia boleh maintain tak dia punya frekuensi 3, dia punya amplitude ni 3 je? Boleh. Boleh. Boleh ke? Boleh. Jawapan boleh tu diterima jika the oscillation is conduct in a vacuum space. Faham tak maksud cerita? Tapi bila kita oscillate benda ni di udara, akan berlaku satu proses, iaitu proses apa? Proses apa? Start dengan D. Damping. Akan berlaku damping proses sebab kita ayun benda ni di udara. Bila kita buat ayunan di udara, dia punya nilai amplitude ni dia tak boleh maintain 3 sepanjang masa. Sebab akan berlaku kehilangan tenaga. Kenapa kehilangan tenaga berlaku? Disebabkan adanya geseran antara sistem kita, sistem spring kita ni dengan molekul udara. Jadi bila ada damping proses, apa jadi kepada dia punya amplitude ni? The amplitude will decrease. Amplitude akan berkurang. Bila amplitude berkurang, maknanya apa jadi?
last kali dia akan stop. Maknanya kalau awak nak sketchkan dia punya graf kat sini, okey, mula-mula mungkin dia akan berayun kat sini, lepas tu makin lama dia punya amplitude dia makin kecil, okey, lepas tu dia akan dia akan stop balik kat situ. So yang graf yang biru tu jika kita tidak diayun secara berterusan, maknanya kita just biarkan dia berayun sendiri, tapi dalam proses ayunan tu akan berlaku a damping proses menyebabkan amplitude berkurang, last kali dia stop. Kalau dia maintain dia punya gerakan 3 ni, jika kita bagi force oscillation, maknanya sekejap-sekejap kita tarik balik, sekejap-sekejap kita tarik balik, maknanya dia boleh kekalkan amplitude tu, ataupun kita ambil satu sistem spring kita ni, kita ayun dalam kawasan vacuum. Dalam vacuum tak akan berlaku kehilangan tenaga. Okay, boleh? Number 3, Zarif? Boleh. Okay, thank you. Nombor 3, siapa yang jawab next? Aina. Number 1, page 5. Aina Natasha. Ada Aina? Question number 5. Question number 1, page 5. Aina nak share screen ke? Aina buat kat mana? Buat yang semua tapi B dengan C tu buat macam tak ikut soalan. Tak ikut soalan. Macam tak ikut. Aina buat atas kertas. Okay, so teacher tunjuk teacher punya screen ni. Lepas tu Aina baca soalan, lepas tu bagi jawapan dia. What is mean by transverse Transverse tu sebenarnya tu. Okay. transverse? A wave in which the vibration of particles in the medium is perpendicular to the direction of propagation of the wave. Okay, so soalan tu dah repeated kan? Soalan tadi yang Juwita dah bagi, maknanya itu je soalan-soalan kalau untuk definition. Maknanya kena betul-betul ingatlah. Okay, B. Explain how the phenomena such as diagram 4.1 occur. Okay. Ini saya tak jawab penuh. Okay, jawab apa yang ni Aina jawab. Saya jawab it have different depth of waves. Okay. Lepas tu? Itu je. Satu je. Okay, bawah markah tu. Orang lain nak bagi. Kalau dia kata, dia punya point dia different depth. The wave pass through different depth. Okay, so maknanya dia punya point dia bagi different depth. Okay, different depth. Okay, sedangkan sini 2 markah. So kalau 2 markah, at least kena ada 2 point. Lebih daripada 2 point tak apa. Sebab kadang-kadang point tu dia combine. Kalau ada 3 ke ada 4 ke, tapi dia tak akan potong markah as long as point tu betul. Okay, siapa lagi nak tambah? Dia kata water wave propagate through 2 different areas, A, B and C, D. The water wave are transverse wave. Okay, so dia suruh explain kenapa dia punya water wave ni, kalau sini jadi besar, tiba-tiba makin lama makin kecil kat sini. The water wave propagate through 2 different areas. 2 different areas. So, fenomena apa yang berlaku kat sini? Adakah berlaku fenomena refraction? Boleh tak kita kata refraction berlaku kat sini?
Ha. Boleh tak refraction berlaku? Boleh. Boleh. Sepatutnya boleh, tapi dia bagi bentuk graf ni selalunya kita tak bagi contoh dalam bentuk macam ni. Selalunya kita bagi contoh kita sebab kita tahu daripada sini point ni ke point ni ialah nilai lambda. Dan kalau lambda tu membentuk satu garisan, selalunya kita buat gini. Okay. Lepas tu dia masuk dalam area yang berbeza. Tiba-tiba apa jadi kepada dia punya wavelength sini? Adakah nilai itu sama? Sama tak jarak dia tu? Soalan ni macam confuse juga. Dia punya jarak ni macam lebih kurang sama. Cuma dia nak nyatakan kat sini. Okay, kenapa dia punya amplitude dia berkurang? Dia bercerita tentang amplitude. Dia bukan dia tak fokus kepada dia punya wavelength kat sini. So kenapa dia punya amplitude tu boleh berkurang? Siapa ada idea? Salim, ada idea Salim? Okay, so sini wave propagation kita bila masuk ke kawasan different area, okay, so katakan ini border untuk different area, dia punya wave tu macam lebih kurang sama je dengan dia punya lambda dia macam lebih kurang sama. Jarak dia, cuma dia punya nilai amplitude tu. Maknanya kenapa dia punya, kalau ombak tu terbentuk, kenapa tu ombak tu lagi kecil dekat situ? Dia hilang energi. Okay, dia hilang energi. So bila dia hilang energi, maknanya dia telah disebarkan ke area yang lagi besar. Bermaksud, kita punya phenomenon yang akan berlaku dekat sini ialah phenomenon damping. Betul tak ya damping? Damping tu kalau melibatkan dia punya oscillation. Tapi hot new wave. Kehilangan tenaga. Dia berlaku damping. Sekarang ni dia bukan different depth. Two different areas. Tetapi kenapa berlaku the decreasing in amplitude? Sebab tenaga tu semakin berkurang. Sebab dia punya amplitude ni yang akan mewakili tenaga sebenarnya. Ni amplitude tu. Bila amplitude kecil, maksudnya tenaga ombak tu kecil. Tenaga air tu kecil. So dekat sini bila dia melalui bukan different depth. Saya rasa bukan different depth, tetapi bila dia dah pass through a gap, menyebabkan dia akan spread out to a larger area, menyebabkan ada gap dekat sini. Okay, ada gap. Lepas tu kita punya wave ni dia akan spread out into a wider area. Sebab itulah kita punya lambda sini dengan lambda sini sama. Cuma dia disebarkan ke luas permukaan yang lagi besar, menyebabkan energi yang sampai dekat sini tadi disebarkan menjadikan dia punya amplitude semakin kecil. Setuju tak? Setuju refraction ke setuju diffraction? Susah juga soalan ni. Dia boleh confusekan kita. Okay, sebab dia kata melalui dua kawasan yang berlainan. Dia tak nyatakan different depth. State the energy change that occur on the wave and give the reason. Okay. So kalau kita punya idea sini bukan different depth, apa point yang awak kena nyatakan kat sini? Dia pass through a slit ataupun dia pass through a gap. Maksudnya dia melalui satu gap kat sini. Okay, lepas tu point yang kedua, the energy is spread out. Okay, the energy is spread out ataupun amplitude decrease. Okay, pass through a gap. Lagi satu point dia punya amplitude dia decrease. Dia ombak tu dah semakin rendah.
Okay, so what is the energy change? Apa perubahan tenaga yang berlaku? So the energy increase or decrease? Aina, tenaga tu semakin bertambah ke berkurang? Berkurang. Berkurang. Okay, so energy decrease. Give the reason. Kenapa energy tu berkurang? Because the energy is spread out. Tenaga yang sampai itu telah disebarkan ke luas permukaan yang lagi besar. Okay, dia disebarkan kat sini menyebabkan tenaga yang didapat tu sikit. Tenaga yang sikit tu menyebabkan amplitude dia rendah. So itu effect of diffraction. Tapi mula-mula teacher tengok tadi nampak macam refraction. Kita tengok balik dia punya bentuk graf yang terhasil tu. Okay. Kenapa keluar A balik kat sini? Given a length BC 25, frequency is 4, calculate the velocity of the wave in BC. So nak kira apa ni? Aina apa jawapan apa dia? Berapa jawapan? 0.016 cm. 0.016 centimeter per second.